Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, sehingga pada pagi ini dapat sekali lagi kita menyambung siri bacaan kita pada kitab yang membicarakan tentang tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksud daripada hidup tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dan kita memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada minggu yang lalu kita dah baca sedikit berkaitan dengan sihir. Hari ini kita sambung pada bab yang ke-26, iaitulah dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Berkaitan dengan bab ini ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita berkaitan dengan hukum seorang mendatangi dukun atau tukang ramal atau sejenisnya. Ramal ni biasa bagi kita benda yang belum lagi berlaku. Nah, dukun ni benda yang dah pun berlaku. Bahasa Arab dia panggil arrafan. Arraf ni benda dah berlaku tu nak tahu mana. Macam lembu hilang, nak tahu lembu tu duk mana. Benda hilang dah, cuma tak tahu duk mana, nak pergi cari. Arraf dia kata. Ataupun bahasa mudah, ataupun bahasa sebahagian orang kita, dia hilang barang. Dia nak tahu siapa dia hak curi. Dia pergi jumpa Tok Bomo. Kita panggil Bomo belaka tu. Tok Bomo pun ambil buah limau, baca-baca gelek-gelek, dia berbelah. Dekat buah limau tu ada gambar dia. Macam-macam. Musibah ni lah yang menyebabkan kadang-kadang kes yang berlaku di IPT NM tu, hak budak mati kena striker tu. Ingat tak? Asal dia hilang laptop. Dia hilang laptop. Lepas tu kebetulan ayah salah seorang daripada yang panggil terlibat tu, dia katanya pandai menilik lah. Jadi ayah dia pun buat semaya hajat berapa lah, tak kira lah, semaya hajat pun bagi tahu pada kawan-kawan dia, ayah dia ni sebut nama sekian-sekian. Tapi ayah dia kata jangan itu sangat. Ni sekadar ramalan dia, tilikkan dia je lah. Akhir sekali tangkap budak tersebut. Dia seksa tu sebab dia ada keyakinan bahawa memang budak ni buat. Sampai kesudah budak tu tak tahu. Dia tok pula dengan striker,
Terkawak pula habis seluruh tubuh. Akhir sekali kesudahannya mati ya. Setelah beberapa hari dalam kesakitan itu, dia mati. Jadi budak tu pun akhirnya ditangkap. Asalnya kena hukum dah. Jatuh hukum dah. Cuma hak tak kena tangkap, apa dia? Tok Bomo. Padahal Tok Bomo tu musibah paling besar sekali. Macam mana dia boleh bagi nama kawan tu? Dari sudut agama, antara budak hak bunuh dengan Tok Bomo hak bagi nama tu, hak bunuh tu kesalahan membunuh dosa besar. Hak bagi nama tu kesalahan kalau dia tu minta dengan jin dan sebagainya, syirik. Hak mana lebih besar? Syirik lebih besar. Tapi oleh kerana undang-undang tu pegang hak terlibat saja dengan bunuh, Tok Bomo tu tidak ditangkap lah. Mungkin dia dianggap rakan subahat, tapi kerana tak kuat dia punya arahan untuk bunuh tu, tidaklah kata dia suruh pergi buat macam tu, dah. Cuma dia sekadar bagi nama je. Tapi asal usul daripada semua cerita tu mari situ. Jadi ini disebut sebagai arraf dalam bahasa Arab. Benda yang dah berlaku, dia tanya orang mana, siapa yang buat untuk tahu benda dah berlaku. Benda yang tak lagi berlaku, dia nak tu dia panggil, kita kata ramalan. Guna lain-lain, tulis ataupun guna batang panuh, goncang keluar, ni masa depan akan berlaku sekian-sekian. Ataupun tengok kepada bintang, nampak bintang, sesuatu akan berlaku ni. Ni bintang ni keluar, maknanya akan ada orang mati malam ni. Itu semua perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dalam agama. Tidak ada kaitannya dengan agama. Sebahagiannya khurafat dan sebahagiannya syirik. Kalau mempercayai secara karut tu saja, maka khurafat lah kita kata. Banyak je khurafat pak kita ni. Tengok ramah dalam rumah, ada orang nak mari rumah kita ni. Lintas jalan tengok ada ular nak pergi musafir, ular lintas jalan, benda tak elok nak berlaku. Semua itu ada kaitannya dengan kepercayaan dan akidah. Kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita tetap sahaja hanya Allah Taala yang mengetahui benda gaib, dan segala sesuatu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah, dan kita tidak meminta pertolongan secara gaib melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta dengan sesuatu selain dari Allah, termasuk kesyirikan, dan termasuklah juga perbuatan sihir yang kita dah baca pada minggu lalu. Kerana ada unsur permintaan kepada syaitan, ada unsur permintaan kepada jin, dan ada unsur permintaan kepada selain Allah. Selain daripada hukum permintaan, mereka juga ada unsur mengetahui benda yang gaib. Kerana tidak ada yang mengetahui benda gaib melainkan Allah. So kalaupun dia ni Tok Bomo karut, dia tak minta pun dengan jin, cuma dia mendakwa dia tahu benda gaib, itu sudah cukup bagi dia untuk jatuh kesalahan, kerana dia mendakwa tahu sesuatu yang menjadi khas milik Allah. Dia mengarut je, tapi dia dakwa dia tahu benda gaib. Ada seorang pendia, ada seorang tu dia, saya lupa kisah siapa dia cerita. Dia kata dia tahu benda gaib. Maka berjumpa dengan seorang alim. Orang alim tu kata, mendakwa tahu benda gaib. Ya. Akhir sekali pom tapa. Kena tapa. Terkejut kawan tu. Dia kata, kenapa kamu tapa aku? Dia kata, tu buktimu tak tahu benda gaib. Dah, you didn't see it's coming ni. Dia kata, you didn't see it's coming. Maksudnya mu tak tahu benda gaib. Kalau mu tahu benda gaib, maka tahu aku nak tapamu.
Jadi habis dengan lagu tu je lah. Kalau sekadar dia mengarut pun, dia mendakwa, dia tahu benda gaib, itu sudah cukup kesalahan dia kerana dia mendakwa sesuatu yang menjadi milik Allah. Kalau dia minta tolong dengan syaitan, kemudian syaitan bagi tahu kepada dia khabar tentang gaib yang sebenarnya syaitan tak tahu, dia dua kali kalah. Dia percaya kepada syaitan hak tipu dia, dan kemudian syaitan tu pula mengkhabarkan sesuatu yang hanya milik Allah, kemudian dia percaya. Ala kullin, semua perkara-perkara ni, siapa pun kalau dia nak merawat dan sebagainya, dia hanya ruqyah dan minta kepada Allah kesembuhan, ilmu gaib, semua memberi manfaat, memberi mudarat, semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan kita mengelakkan diri dari mendatangi dukun, tukang ramal atau sejenisnya, kerana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita nak baca pada pagi ini. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, arraf yang kita sebut tadilah, yang tahu benda hak sebalik nyata ni, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan mempercayainya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dalam riwayat satu lagi, Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir, yakni ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis. Hadis yang ketiga dan diriwayatkan oleh keempat periwayat, yakni ashabus sunan, dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi tukang ramal ataupun dukun, tukang ramal ataupun dukun, kemudian lalu mempercayai apa yang diucapkannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hadis kita baca menunjukkan bahawa ancaman kepada pelaku, apa tu? Pelaku ataupun yang mendatangi ahli dukun ataupun tukang ramal ni, lalu dia percaya kepada mereka, apa hukum dia? Pertama, ada hadis yang sebut dia tidak diterima salatnya. Tidak diterima salatnya selama 40 hari.
Yang kedua, ada juga hadis yang menceritakan bahawa kalau dia mendatanginya, kemudian dia percaya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan bagi orang yang mendatangi ahli sihir dan juga dukun. Okey, yang mendatangi ahli sihir dan juga dukun. Fin nushrah. Kita nak tengok berkaitan dengan perkara dukun dan juga tukang ramal. Sebab kita kata tadi, pak kita ni kadang-kadang tak panggil tu, dia panggil Tok Bomo. Lalu bila panggil Tok Bomo, clear belaka. Termasuklah juga peruqyah syar'iyah pun dipanggil Tok Bomo. Mana dia? Okey. Al-kuhan jam'u kahin. Wahum qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamun nasu ilaihim wa tattasilu bihimus syaitan wa tukhbiruhum amma kana fis sama' tastariqus sam'a minas sama' wa tukhbirul al-kahin wa tukhbirul kahin bihi. ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس فإذا وقع بما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون فيهم فهم مرجع للناس في الحكم ولهذا يسمون الكهنة إذ هم يخبرون عن الأمور fil mustaqbal. Baik. Kahin ni, kahin bahasa kita dukun. Apa dia bahasa Arab dia? Asal bahasa Arab. Takrifan dia satu kaum yang duduk di kampung-kampung Arab. Kalau kita Tok Batin kita panggil dulu kan. Kita sebut kan. Yang mana manusia datang berhukum kepadanya. Dia jadi orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi tempat rujukan manusia di tempat dia. Wa tattasilu bihimus syaitan, dan mereka berhubung dengan syaitan. Di mana syaitan itu memberitahu kepadanya berita dari langit. Yang syaitan curi dari langit. Adalah, memang betul lah. Sebab memang ada sifat syaitan, dia naik ke langit, dia curi khabar di langit. Kerana langit ni tempat laluannya turun naik malaikat. Ada perkara-perkara yang diputuskan atau dikhabarkan di langit, dan diturunkan kepada malaikat, lalu syaitan ni curi-curi dengar. Bila dapat berita tersebut, dia cepat-cepat turun. Dan ada bintang-bintang yang menjadi rejaman bagi syaitan akan membinasakan syaitan ini. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan dengan takdir dan ketentuan Allah bahawa ada syaitan belum daripada dia mati dia pas kepada hak bawah. Ada setengah-setengah tu sempat sampai ke bawah. Sehingga dia bertemu dengan proksi dia di bumi. Proksi dia adalah manusia yang ada hubungan dengan dia. Lalu dia bagi tahu kepada proksi dia tu, yang kita panggil sebagai dukun. Thummal kahin. Dukun ni pula, dia dapat satu, dia tokok tambah pula dengan cerita-cerita lain. Lalu kebetulan berlakulah apa yang berlaku. Orang kemudian mempercayai dia dan mengatakan si fulan tahu benda gaib yang belum lagi berlaku, dia tahu apa yang nak berlaku.
Akhir sekali, dia menjadi tempat rujuk bagi manusia dan menjadi pemutus hukum di kalangan mereka. Di mana dia ni akan mengatakan kepada orang ramai, sayaqa'u kadza, sayaqa'u kadza, akan berlaku demikian, akan berlaku demikian. Bila orang benda, oh tak boleh dia kata akan berlaku demikian, kita kena percaya kat dia. Maka mereka pun berbuat apa yang dikhabarkan oleh fulan bin fulan. Oh, benda ni Mak Saleh minat menah. Orang putih, sebab tu kita kata walaupun dia hidup zaman moden, tapi kepercayaan dia bahawa ada orang yang tahu perkara yang akan berlaku sangat-sangat menebal dalam pemikiran mereka. Dia boleh buat movie, orang tu nampak dah akan berlaku gapo. Akan berlaku pembunuhan, akan berlaku kematian, akan berlaku kemalangan. Dia buat movie, ada orang ni tahu. Kemudian dia bagi tahu kepada orang. Kemudian orang tak percaya. Kemudian betul-betul disaster tu mari. Cerita tu bukan satu, bukan dua. Banyak kerana apa? Kerana tebalnya keyakinan mereka bahawa ada orang boleh bagi tahu kepada mereka apa yang akan berlaku. Kita sebagai orang Islam percaya benda tu ada. Tapi kita tidak mempercayai fulan dia tahu benda gaib. Kita tahu bahawa kalau dia kata benda tu berlaku, sama ada pertama kebetulan sahaja, memang benda tu dah takdir dari Allah, atau yang kedua dia mencuri atau menerima khabar dari syaitan, pencuri berita di langit. Adapun si fulan, dia sebenarnya pembohong, pendusta, kerana tidak ada satu pun daripada manusia mengetahui peristiwa yang akan berlaku. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu kepada kita apa yang akan berlaku akhir zaman, bukan dengan sifat Nabi yang tahu benda gaib. Sebab sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak tahu benda gaib. Melainkan apa yang Allah bagi tahu kepada Nabi berdasarkan wahyu. Sebab tu hadis pagi ni kita baca tentang Nabi bagi tahu kepada manusia. Dia kata, ala innama ana bashar. Sesungguhnya aku ni manusia. Boleh jadi ada orang datang kepadaku mengadu masalah dan aku bagi kepada dia permasalahannya kerana petahnya bicara dia. Maka sesiapa yang aku bagi kepadanya hak seorang Muslim secara salah, lalu dia menerima ataupun dia mengambil hak tersebut secara batil, maka dia telah mengambil secebis dari api neraka. Boleh faham tak hadis tu? Jadi Nabi nak kata di situ, kalau dua orang mari bergaduh depan Nabi mengadu tentang hak, sebenarnya si A memang berhak, tapi oleh kerana dia ni lemah ucapan dia, hujah dia mungkin tak kuat, B pula orang pandai cakap, dia boleh manipulate situasi, sehingga akhirnya si hakim memutuskan bahawa ini kepunyaan si B, padahal hak A diputuskan kepada si B. Dan Nabi kata, kalaulah dua orang mari kepada aku berikan kepadanya hak yang bukan milik dia, sesungguhnya dia telah mendapat satu cebisan daripada api neraka. Sebab tu dalam bab ni, kita jangan orang panggil seorang yang makan rasuah ke, makan harta yang batil ke, kalaupun undang-undang dunia dia lepas dan dikatakan tidak bersalah ataupun diputuskan sebagai milik dia, tetap saja di akhirat nanti yang halal tetap haram, yang haram tetap haram.
keputusan hakim tidak menukarkan sesuatu yang haram menjadi halal. Tapi nak sebutnya hadis tu memberi tahu kepada kita apa dia? Nabi sendiri kata ancaman tersebut menunjukkan waktu Nabi memutuskan sesuatu hukum, Nabi tak tahu apa yang sebalik perkara zahir. Kalau tidak mesti Nabi tahu. Betul tak? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Allah bila sampai akhirat, ada resik ke tak ada resik, ada bukti ke tak ada bukti, kita hanya pergi slice pinggang je. Bawa kepada Allah, pergi menghadap Allah bertelanjang. Resik tak ada, bukti tak ada apa. Hanya kita tengok catatan amalan, jumpa orang atas dunia dulu, ambil hak kita. Kita kata, ya Allah, dia ambil hak aku. Allah Ta'ala tak tanya resik, tak tanya berapa dah. Kalau hak tetap hak, tutup mulut, tanya, tanganmu ambil ke tak? Tanya kulit, betul ke tak? Semua akan jadi saksi. Catatan malaikat ada, semua sekali. Masa tu undang-undang dan mahkamah yang maha adil, tidak seorang pun yang terlepas daripadanya. Jadi hanya Allah tahu benda gaib, Nabi tak tahu. So begitulah juga orang lain. Kita yakin kalau Tok Bomo tu bagi tahu sama ada A, dia berdusta, atau B, dia terima khabar dari syaitan. Yang mana syaitan itu curi khabar dari langit. Itu pun dalam hadis sebut dia dapat satu je berita, tapi kebohongan dia sampai 100. Oh, dia menipu. Cakap begini. Betul sungguh berlaku. Hoaxa. 100 lagi, 99 lagi tak berlaku. Jadi ini dia panggil kahin dalam bahasa Arab. Okay? Fa innal umur allati tudraku bil hisab, laisa minal kahana syai'un min man yukhbiru an umuri tudraku bil hisab. Fa innal umur allati tudraku bil hisab laisat minal kahana. Kita dah sebut dah minggu lepas. Adapun ramalan yang boleh dihitung dan dikira, macam ramalan cuaca, bukan tahu benda gaib dah. Dia adalah kajian berdasarkan pergerakan awan. Gini, maka dijangka taburan hujan, dia dah kira dah, taburan hujan pada setahun-setahun tu tetap. Berapa milimeter hujan yang akan turun. Tahun depan buat kiraan. Tahun depan lagi buat kiraan. Selepas dia baca selama 5 tahun berturut-turut, beginilah rasio kiraan air hujan yang turun. Maka jangkaan kita berdasarkan fenomena ini, dia berkata hujan akan turun pada musim sekian-sekian. Lepas tu tak berlaku. Pada bulan 3 tak berlaku. Bulan 12 pula akan datang musim hujan. Kiraan dia, hak dulu turun sikit sangat, hak ni banyak lagi ni, jangka akan turun. Maka dia buat kira-kira jangkaan berdasarkan perhitungan. Tu pun kita tak kata dia tahu benda gaib dah. Samalah juga beza ilmu nujum dengan ilmu falak yang kita sebut pada minggu lepas. Nujum ni mendakwa benda gaib. Adapun falak, dia tengok pergerakan bintang, lalu dia kata nanti pada minggu hadapan atau tahun hadapan, kita kata beli kalender hijrah. Awal ni Muharram ni nak keluar kalender hijrah, 12 bulan lagi ada juga tarikh waktu zuhur masuk pukul berapa. Kita kata macam mana dia tahu? Setahun lagi dah ada dah waktu zuhur pukul berapa. Dia tahu benda gaib? Tak, dia tahu kiraan perjalanan bintang ataupun pergerakan bulan. Itu dia panggil ilmu falak. Tapi kalau dia kata berdasarkan kedudukan bintang macam ni akan berlaku banjir besar, apa kaitan? Berdasarkan kedudukan bintang macam ni akan lahir seorang mujaddid. Akan datang bila kedudukan begini, rezeki kita murah, rezeki kita bertambah.
Itu semua mendakwa ilmu ghaib. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hal minal kahanah ma yukhbiru bihi al-an min ahwali at-taqs fi khilal 24 sa'ah atau ashbah dhalik? Jawab, la. Dia kata bukanlah. Ramalan cuaca tu tak termasuk ramalan yang diharamkan. Ada kira-kira dia. Okay? Baik. Zahir hadis, bila kita baca hadis yang pertama menunjukkan bahawa tanya je soalan kepada tukang ramal sudah cukup untuk menjadikan amalan solat dia tidak diterima. Tetapi pendetilan hukum ada 3. Gi tanya Tok Nujum ni ada 3 keadaan. Soalan pertama. Okey. Soalan pertama gi tanya saja-saja nak tanya. Saja nak tanya, mana tahu. Tak. Kita tak percaya tapi saja nak tanya. Ada tanya. Tanya saja-saja tanya. Ada ke? Ada kan? Rupanya ada. Ada dia tulis ada ni. Ni syarah Syekh Ibn Uthaymin ni. Dia kata ada orang saja-saja tanya. Dia kata an yas'alahu su'alan mujarradan, saja tanya. Fahadha haram. Hukumnya haram. Hukum tanya saja-saja tanya pun haram dah. Fa itsbatul 'uqubah 'ala su'ali yadullu 'ala tahrimihi illa 'uqubata illa 'ala fi'li muharram. Saja tanya tak boleh dah, sebab Nabi ada bersabda siapa pergi tanya tak terima salat dia 40 waktu. Bahagian kedua, tanya kemudian percaya. Dia pergi tanya kemudian dia percaya kepada apa yang dia khabarkan. Berarti dia kata orang ni tahu benda gaib. Dia percaya sungguh. Mau tahu tak? Macam tak dia. Dia percaya sungguh kawan tu ambil. Pasal ustaz tu kata nama dia naik ni. Dia betul-betul percaya sehingga akhirnya dia bunuh. Buat sampai lunyai kawan tu. Pasal dia dah ada satu keyakinan bahawa memang orang ni buat. Tu tahap percaya tu. Kalau kita tak percaya takkanlah nak striker orang siapa macam tu. Betul tak? Ni percaya sungguh. Ada orang percaya sampai bercerai suami isteri. Putus kah? Pasal kepercayaan. Dia kata ni sebab suami dia buat. Akhir sekali dia buat bala-bala. Minta cerai suami isteri. Sebab dia percaya. Ada percaya sampai peringkat dia pergi pula tukang sihir. Dia balas balik sihir. Padahal belum tentu lagi kawan tu sihir. Cuma setan kata ya. Kamu ni kena sihir ni, dia kata. Sebab dia buat. Fulan bin fulan. Nak atas balik ke? Soalan nak atas balik tu adalah offer dia untuk menggunakan khidmat sihir. Dia pun hantar balik. Kadang-kadang hak dia kata tu kawan tu tak terlibat pun. Tapi kerana dia percaya, akhirnya dia buat juga amalan sihir. Jadi ni dia bukan sekadar pergi tanya, dia malah mempercayai. Apa hukum? Maka hukum inilah yang berada pada hadis yang kedua, iaitu fahadha kufrun. Ini hukumnya kafir. Kerana dia mempercayai ada yang mengetahui benda gaib selain dari Allah, dan kerana bila dia percaya ada orang yang tahu benda gaib selain Allah, dia telah kufur dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran kata dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang tahu
benda gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Sekedar kalau dia percaya, bererti dia telah kufur dengan ayat Quran. Sebab Al-Quran kata, tak ada orang yang percaya, tak tahu. Tak nanti tak berapa kalau dia pergi kepada tuan Tok Wali. Bak ni bak lain, bak tidak dukun ni, tapi nak kata kalau dia pergi kepada Tok Wali, dia rasa Tok Wali tu tahu benda gaib, hukum dia sama, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitulah Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur sebab jelas-jelas Quran kata tidak ada yang tahu benda gaib melainkan Allah. Jadi, ya. Adakah perkara ni sama dengan ramalan yang dibuat oleh doktor, kata sakit ni dalam 2-3 hari akan meninggal ataupun sekarang ni ikut ilmu doktor. Doktor menjangkakan umur pesakit ni ada 6 bulan saja. Kita pun percaya doktor ni kata aku ni mati dalam 6 bulan. Contohlah. Apakah itu ramalan ataupun jangkaan macam jangkaan kaji cuaca tadi? Jawapan dia macam kaji cuaca. Pasal apa? Dia bukan meramalkan secara gaib. Dia tak adalah kata doktor tu tak cek apa pun. Dia pakcik tengok pakcik ni 6 bulan lagi mati pakcik ni. Doktor tak buat macam tu. Tapi doktor tengok kepada kadar kesihatan dia, bacaan darah dia, begini-begini. Kalaulah begini keadaan, jangkaan doktor, setelah 6 bulan buah pinggang ni akan rosak dan sebagainya, sistem dia failure dan kemudian dia meninggal. Tapi kalau dia rawat, boleh jadi ada kesembuhan dan sebagainya. Mudah-mudahan dia sihat lepas tu. Dan ada, kita pun tahu, ramai juga orang yang bila doktor bagi tahu umur dia lebih panjang daripada apa yang doktor bagi tahu. So keyakinan kita dengar tu pun kita dah tahu apa yang dia kata tu jangkaan, bukan ramalan. Dan apa yang dia kata bukan satu dakwaan gaib, dan kita pun tak percaya sebagai gaib. Kita hanya berdasarkan bacaan dia sahaja. Melainkan kalau doktor tu girau, dia tengok seorang, dia kata awak 3 bulan lagi, awak 4 bulan lagi, awak 6 bulan lagi. Yang tu memang gaib sungguh lah tu. Ya. App telefon. App telefon, tu memang ada apa bacaan dia berdasarkan tarikh lahir. Tarikh lahir bukan indikator yang dipanggil dikira valid dari sudut sebab-sebab syar'i. Sebab secara hissi, sebab secara syar'i. Kita contohlah, kita merawatlah. Ada sebab-sebab yang dibenarkan secara syarak dan ada sebab-sebab yang dibenarkan secara hissi. Hissi ni apa? Sebab secara hukum alam. Kita makan habbatus sauda boleh sembuh. Dibenarkan syarak, dibenar. Kita makan ubat akan insya-Allah menjadi sebab untuk sembuh. Yang menyembuhkan Allah, tapi itu sebab yang diiktiraf oleh agama. Satu lagi sebab syar'i, doa. Dia baca doa, dia baca ayat Quran, dia ruqyah diri dia, sembuh. Allah yang menyembuhkan, tapi sebab tu adalah syar'i. Baca Quran tu memang diiktiraf dari syarak, maka ni diterima. Tapi jangan yang sebab tak syar'i. Sebab yang tidak syar'i yang keluar daripada tu. Baca jampi mentera, sembuh. Jampi mentera bukan syar'i. Ataupun kamu pergi tasik dayang bunting, duk berendam je dalam tu, nanti boleh zuriat. Tak syar'i. Tapi kalau dia pergi IVF, pergi ke hospital, buat pembenihan luar rahim, kemudian setelah cantum antara ovum dengan sperma dia tu, kemudian nyawa jadi satu benih, kemudian dia ambil, dia letak dalam rahim, dan kemudian tunggu, kalau jadi lekat, ngandung. Sebab tu diiktiraf dah oleh syarak. Diiktiraf. Tak ada orang kata kalau gitu samalah pergi tasik dayang bunting boleh mengandung, berendam, dengan pergi hospital pun kita pun mengandung.
Jadi hukum syirik juga pergi hospital. Tak, itu hukum yang dibenarkan dalam syarak. Ada sebab hukum alam yang membenar. Kita makan ubat semua. Ada. Tapi kalau kita duduk dengan mentera dan jampi, tiba-tiba, itu syarak tidak membenarkan dia. So, kalau X tadi, dengan tarikh lahir, dia pun letak je tarikh lahir. Lepas tu keluar macam-macam di kehidupan kita. Rezeki begini, jodoh begini. Syarak iktiraf ke tidak? Tak iktiraf. Itu sebagainya mendakwa tahu benda gaib. X, dia tak ada lah mukallaf. Siapa jom buat X, yang dia tukang jom buat X tu, dia tanggungjawab besar di hadapan Allah. Kalau dia kafir, memang kesyirikan dia adalah dosa paling besar. Hak lain, aku panggil, hak lain tu selepas daripada syirik, tak ada dah lebih besar pada syirik lah. Kalau dia pergi bunuh orang, dia bunuh gapo, dia berzina, dia makan rasuah, dia berjudi, bergapo, dia syirik. Cukup dengan syirik tu saja, tak ada dah dosa lebih besar daripada syirik. Kalau dia kafir, dia buat X tu pula. Memang syirik dah. Kita orang Islam percaya ni satu hal pula. Okey, mempercayai apa yang X tu bagi tahu. Apa dia? Hukum dia. Maka dia telah kufur dengan apa yang Quran bagi tahu, kerana Quran kata tidak ada yang tahu benda gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya. Kauni, kauni pun boleh juga disebut sebagai kauni. Sama. Kauni hukum alam bahasa kita. Hukum alam. Satu hukum dari sudut syarak, satu kauni pun. Terima kasih. Bila sebut kauni itu pun lebih tepat lagi. Kaun maksudnya kejadian alam. Tumbuh-tumbuhan, ubat-ubat, bila kita tu boleh sembuh. Yang tu memang ada hukum dia. Yang Allah Ta'ala tetapkan, makan sekian-sekian-sekian, ubat sekian-sekian, boleh menyebabkan reaksi tubuh tu berlaku dan kita boleh sembuh. Adapun sebab-sebab yang tidak syar'i, contohnya, ada kadang pokok tu, tak, benda tak ada habbatus sauda bagi contoh. Cara yang kauni ataupun kita makan. Tiba-tiba ada orang kata, ni habbatus sauda yang sudah dibacakan, kita simpan je kat rumah, insya-Allah jadi ubat sebagai kepada semua penyakit melainkan mati. Tak makan pun tak apa. Habbatus sauda tu ada hukum kauni, tapi bila dia cara dia amal itu tidak syar'i. Tetap saja tak boleh. Tak? Jadi kita ni masalah keyakinan kita bahawa tidak ada yang gaib, tahu benda gaib melainkan Allah. Baik, jadi siapa yang pergi, kemudian dia tanya, kemudian dia percaya, lalu hukumnya dia telah kufur kepada Al-Quran. Situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga, dia pergi tanya, tapi dia nak test. Dia ni Tok Bomo ke ruqyah? Dia kata ada Tok Bomo lagi. Kita pergi. Pergi tanya dia, macam mana gini. Dia kata tunggu sebentar, saya buat gini. Lepas tu dia pun mai keluar. Nama sekian-sekian. Kita kata, terima kasih lah. Lepas tu kita berbalik. Kita gitu, kita nak test dia ni Tok Bomo ke tukang ruqyah. Lepas daripada tu kita pakai dak dah lah. Tak payah pergilah kita pula. Jangan pergilah fulan bin fulan sebab dia tu bukan ruqyah. Dia adalah bomoh. Maka itu adalah dibenarkan. Kalau ada orang mendakwa dia tahu ni, kadang-kadang zaman kita ni, kita tengok dalam YouTube, ada orang-orang yang berperwatakan macam ustaz, tapi dia punya cara tu tidak syar'i. Contohnya dia boleh tunjuk syurga neraka di tapak tangan dia. Pernah tak tengok? Pernah? Tak pernah tengok? Oh. Dia tunjuk, dia bomo. Patah ada orang histeria ni. Dia pun keluar. Kamu nak, kalau tak keluar, aku bakar kamu.
takutlah kepada Allah. Ni. Tahu dak neraka tu macam mana. Dan kau tak tahu. Dia pun tengok tangan aku tu. Pau tunjuk macam skrin tangan dia. Gelupo kawan tu. Lepas tu mu nak tahu dak syurga ni macam mana. Mu tengok pula tangan ni. Tunjuk sekali lagi. Dia galip jin tu tengok. Kita hak tengok. Ni kena tipu ke jin. Mana ada orang boleh tunjuk syurga dan neraka? Quran kata, Allah Ta'ala sebut, hadis kata, Allah Ta'ala sebut, hadis kursi, a'dattu li'ibadi ma la ainun ra'at. Aku sediakan bagi umat, bagi hamba-Ku apa yang mata tak pernah tengok. Tiba-tiba dia boleh tunjuk dengan tangan dia. Mu tengok syurga. Tengok. Kita tengok, tepuk dahi. Ni pembohong, pendusta. Tapi ramai follower. Tak tak? Quran jelas kata, hadis jelas kata, Allah Ta'ala sediakan a'dattu li'ibadi ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Dia boleh tunjuk tapak tangan dia, tunjuk ke jin, hok kena merasuk orang tu. Mu tengok ni syurga. Jin tu pun tu, nampak cantiknya, indahnya. Dia sedang tengok apa sebenarnya? Apa sebenarnya dia memang terkena tipu. Betul tak? Ada orang marah, orang saya perkampungan sunnah dulu. Bila saya sentuh benda ni, ada orang marah, ada orang react. Marah dia kita serang. Bukan serang, kita terangkan bahawa ada ruang-ruang tipu daya syaitan dalam bab ruqyah ni. Kalau setiap kali pergi jaya, kata, itu saya bincang dengan Ustaz Adli, duduk sembang-sembang. Ustaz Adli kata, siapa dia sebut, saya lupa dia punya sandaran. Tapi kata, sahabat Nabi pun, bukan setiap kali bila dia buat, jadi. Dan yang baca ruqyah tu, ingat cerita seorang sahabat yang baca Fatihah tu. Dia pergi baca Fatihah tu pun dalam keadaan dia tak tahu benda tu. Tiba-tiba jadi. Dia pun nak makan kambing yang orang bagi tu takut. Tunggu kita balik tanya Nabi dulu. Sehingga Nabi bila mereka cerita kepada Nabi, Nabi kata, "Wa ma adraka annaha," apa panggil syafiyah atau ruqyah. Siapa bagi tahu kamu dia ruqyah? Betul hak kamu buat tu, dia adalah ruqyah. Jadi sahabat-sahabat bila baca tu pun dalam keadaan mereka bukan kata dia boleh menyembuhkan, melainkan dia baca sebenarnya minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setiap kali dia pergi, orang ni pergi jadi. Boleh tunjuk dengan gambar aja. Gambar, tunjuk gambar sebab syar'i ke tak syar'i? Sebab tu. Tunjuk gambar. Bila tengok, tunjuk gambar tu menasabah lah orang tu ada. Ni tunjuk dengan tangan dia gambaran syurga dengan neraka di tapak tangan. Ini semua adalah dajjal bahasa kita. Pendusta. Yang mendusta, menipu manusia kerana mereka mendakwa sesuatu yang bukan milik mereka. Okey? Jadi kalau kita tanya kali ketiga tu, kita tanya tu untuk yang ketiga, untuk uji dia. Okey? Maka itu dibenarkan agar kita boleh membezakan mana tukang sihir dan mana yang tukang ruqyah. Dalilnya, Nabi SAW sendiri pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ingat tak cerita Ibnu Sayyad? Tahu tak cerita Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad ni seorang anak Yahudi yang duduk di Madinah. Dan orang duk kata sifat dia ni sama dengan Dajjal hak Nabi bagi tahu. Ada orang kata dialah Dajjal, ada orang kata dia bukan. Khilaf di kalangan ulama dalam bab ni. Ibnu Sayyad ni cerita panjang. Tapi Nabi SAW sendiri pun Nabi pernah uji dia. Nabi kata, "Madza khabbatu laka?" Nabi kata, aku sembunyikan sesuatu daripada kamu. Apa dia? Sebenarnya Nabi baca dalam hati dia, Nabi baca satu ayat Quran, "Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Nabi baca cerita, Nabi baca ayat surah Ad-Dukhan. Nabi pun
Tak ada, aku sembunyikan daripada kamu sesuatu. Apa dia? Dia berkata, hiya dukh, dia kata. Itu adalah asap. Memang surah Dukhan, surah asap lah. Lepas tu Nabi berkata kepada dia, ikhsa falan ta'dua qadrak. Nabi kata, pergilah kamu, hinalah kamu. Kamu tidak akan melebihi qadar, takdir yang ditentukan untuk kamu. Nabi kata kepada dia. Jadi Nabi nak tanya dia tu, nak tahu. Dia ni, ada kata dia sihir, ahli sihir sungguh. Tapi ada nak tahu dia ni dajjal. Khilaf lah dia sudut tu. Siapa pekat Nabi sembunyi-sembunyi di balik pokok kurma nak pergi tengok apa bebelan dan apa yang dibaca oleh Ibn Sayyad ni, sehingga mak dia kata, Muhammad tu. Akhir sekali dia pun lari, dia masuk. Jadi isu dia sini, Nabi pernah tanya, tapi tujuan Nabi tanya nak tahu dia ni ahli sihir ke ataupun dajjal ke atau macam mana. So, kalau kita pergi tanya Tok Bomo untuk tahu status dia ni, kita tak tahu sebelum daripada ni, kita nak pastikan sama ada dia ni orang panggil pengamal rawatan Islam ke ataupun dia ni ahli sihir yang bertopengkan Islam. Itu kita pergi tanya. Yang tu tidak menjadi kesalahan. Tapi lepas kita tahu, jangan pergi dah lah. Kalau pergi pula, dia akan jadi hak nombor 2 lah tadi. Yang keempat, hak ni hak paling tinggi sekali martabat dia. Ditanya tu untuk menjelaskan kebohongannya dan mengalahkannya. Ditanya tu untuk membatalkan sihirnya. Contoh, kita pergi tanya dia betul ke tak membuat sihir, ataupun tanya di mana kamu tanam tempat sihir tu. Kalau dia dah apa ni, untuk mengalahkannya. Dan kalau dia tahu bahawa ni fulan bin fulan, ataupun dia nampak orang tu buat sihir kepada fulan, dia pergi tanya kepada orang tu untuk mengalahkannya, untuk menghancurkan kebatilan sihirnya, maka itu dibenarkan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jin ni disebut di sini banyaklah. Waqad dzakara Syekhul Islam anna al-jin yakhdimuna al-ins fi umur wal kuhan yastakhdimuna al-jin liya'tuhum bi khabaris sama' fayudhifuna ilayhi min al-kadhib ma yudhifun wa khidmatul jin lil ins laysat muharramah ala kulli hal bal hiya ala hasabil hal. Fal jin yakhdimul insan fi umurin li maslahatil insan wa qad yakunu lil jin fiha maslahah wa qad la yakunu lahu fiha maslahah bal li'annahu yuhibbuhu fillahi wallahi wa la syakka min anna al jin mu'minin yuhibbuna al mu'minin min al ins li'annahum yajma'uhum iman billah. Cerita jin pula. Cerita. Dia kata boleh kita minta tolong dengan jin Islam. Betul, Syekhul Islam kata ada jin yang memang dia tolong manusia. Dia memang tolong manusia. Terutamanya jin Islam yang menyukai orang Islam juga. Tapi isu dia, benda ni sangat-sangat halus. Sebab pertama, kita pun tak tahu hak mana Islam, hak mana tidak. Kita tak tahu. Okay? Yang kedua, dalam bab-bab yang dibenarkan atau tidak dibenarkan, benda gaib tak gaib, berinteraksi dengan mereka ni, sangat-sangat kita kata garisan halus antara boleh dengan tidak tu. Sebab tu kalau mencayai benda gaib yang mana pada dukun dan seumpama dengannya, maka itu telah terkeluar dari batasan yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Jadi tidak diterima salat selama 40 hari. Okey.
40 hari. Soalan dia, kalau begitu kena qada ke solat 40 hari? Kalau bagaimana? Jawapan dia, tidak diterima solatnya lah. Qabul hukum dia. Dari sudut tanggungjawab dia kefarduan tu terlaksana dah. Dari sudut hukum tak terima tu saja. Bukan kata dia kena qada pula lepas 40 hari, kena qada solat 40 hari tu. Tidak. Jadi ini menunjukkan ancaman keras bagi orang yang mendatangi tukang nujum atau tukang ramal. Sama seperti hadis yang siapa minum arak juga tidak diterima paginya salat 40 hari. Ke 40 waktu, 40 hari. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Habis kat tu. Kita sambung buku kita pula. Dari Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu' dari Imran bin Husain. Kata dia, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis ini maksud dia, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayyur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau minta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, yakni ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebut barang siapa mendatangi dan seterusnya. Al-Baghawi berkata, Arraf itu orang yang pintar, ialah orang yang mengklaim, mendakwa, mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Itu arraf ni. Bahasa kita apa dia orang lagu ni? Polis. Detektif dah. Orang ni hilang barang curi ni bukan kalau polis dia cari kat tu dia tak panggil arraf. Arraf ni macam cerita nujum 4 belalang tu lah. Cari lembu ke. Lembu hilang, pergi cari lembu. Pergi tanya orang ni, dia pun kaca. Nampak dia kata. Siapa tak nampak dia anak haram kata Piramli. Orang tu kata, oh nampak. Padahal tak nampak belakang. Tapi perangai tu, sifat tu, apa yang dia buat, itulah nama dia arraf. Barang curi, dia tahu kat mana. Dalam bahasa Arab, dia panggil arraf. Orang pandai dia panggil. Bahasa kita dia panggil orang pandai. Orang pandai. Bomo ni lafaz umum. Kita ni ruqyah, kau ustaz kau panggil bomo belakang. Ni dalam bahasa tu lebih spesifik, mungkin dia tok bomo dan dia juga orang pandai orang panggil. Pawang cerita apa pawang? Bomo tak? Sama ke pawang? Pawang buaya. Pawang hujan. Ada orang pawang hujan. Dia boleh berinteraksi dengan awan, siapa pekat hujan tak turun. Siapa percaya, kufur. Siapa kalau dia jadi, kita kata kebetulan. Sebab apa? Sebab ilmu turun hujan, tak ada siapa pun yang menguasainya melainkan Allah. Ada di Indonesia tu buat litar rumah motor.
panggil pawang hujan, duk buat ritual tahan hujan tak nak bagi turun. Tengah-tengah buat ritual, turun hujan. Semua orang bu dia. Lepas tu buat gelak pun. Media antarabangsa pula buat gelak. Pasal masih lagi ada orang percaya benda ni. Tapi siapa percaya bukan sekadar patut kita, bukan sekadar kita kata bukan sekadar bodoh. Kalau sekadar bodoh tak apa lagi. Syirik. Bila dia mempercayai ada yang menguasai hujan selain dari Allah. Ada orang guna khidmat tu tahu. Bila saya tengok video pawang hujan di Indonesia tu, saya pun tertanya-tanya lah, benda ni common ke kat sana? Rupanya dekat Bali tu memang common. Siapa nak kenduri, dia pergi panggil pawang hujan akan duduk dalam majlis dia buat ritual sehingga waktu kenduri dia tu tak hujan. Dan memang ada orang pun try, dia pun try panggil orang tu berapa? Nak tahan hujan, bayar upah dia 500. Orang kata begitu hebat dia punya power, 500 dia bayar. Bayar 500, dia pun duduk di sudut tu, kawan ni pun buat parti, buat berapa, kawan tu duduk ritual dia sampai ke petang, nampak gelap ni, tapi tak hujan. Lepas tu di hujung tu selesai majlis dia, lepas tu dia bayar duit, lepas tu dia kata, mujarak juga dia ni. Tuan-tuan, benda ni siapa percaya gitu syirik. Siapa kita tengok hak dahsyat sekali kalau orang lain hak tengok video tu, saya pun duk tengok juga, tapi kita tengok kesudahan cerita, kita tengok nak tahu betul ke tak benda ni ada. Tapi kalau orang hak jahil dia tengok, betul juga pawang hujan ni, bisa dia. Hebat dia boleh tahan hujan. Siapa percaya? Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Jadi garis dia ialah keyakinan dan akidah kita. Baik. Ada pula yang mengatakan dia kahin, dukun. Padahal kahin adalah orang yang memberitahu tentang perkara yang terjadi akan di masa hadapan. Jadi tu kata-kata ni, dukun ni, kahin, nak berlaku, dukun. Nah, orang pandai ni dia tahu benda hak dah berlaku. Terbomo berlaku. Ada pula yang mengatakan iaitu orang yang memberitahu apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Boleh baca hati orang. Itu juga sebahagian daripada orang panggil ilmu sihir, kahin, dukun. Firasat lain. Kalau silap mata tu pun lain lagi. Silap mata tu dia bukan tahu benda gaib, cuma dia buat silap mata kita. Dia buat silap tu kat mata kita. Kita nampak lain, dia buat lain. Sebenarnya dia ada trik dia. Pergerakan dia, tangan dia. Yang tu untuk hiburan sahajalah. Tapi kalau dia betul-betul percaya tukang silap mata tu tahu benda gaib, dia telah menggadai akidah dia jugalah. Sebab kita kena kata firm, keyakinan kita tidak ada yang tahu benda gaib melainkan Allah. Sebagaimana dalam surah An-Naml tadi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit dan di bumi, semua sekali tak ada yang tahu benda gaib melainkan Allah. Menurut Al-Abbas, sebab tu kita tak boleh nak kata orang ikhlas atau tidak tu bukan hak kita. Kalau orang kata saya tahu dia tak ikhlas tu, kita tengok dia balik. Awak ni tahu ilmu gaib. Jangan kata benda kita tak tahu. Ikhlas atau tidak itu antara dia dengan Allah. Kita tak tahu apa adalah hati dia. Kena kata gitulah. Mungkin dia tak mendakwa dia tahu benda gaib, cuma dia tengok begini-begini, saya rasa dia ni tak ikhlas. Jangan katalah lagu tu. Biar antara dia dengan Allah, sebab benda dalam hati kita tak boleh nak kata. Tapi indikator tu menyebabkan kita tak gilah pak dia, ataupun kita tak berurusan dah dengan dia dan seumpama dengannya. Kita elaklah.
Menurut Al-Abbas, Abul Abbas, Ibn Taymiyah, Al-Arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib yang sebangsa dengannya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad, huruf abjad lah ni, huruf abjad untuk mencari rahsia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan. Ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaq. Kata Ibn Abbas, aku tidak melihat bahawa orang yang mempraktikkan hal itu akan peroleh satu bahagian keuntungan di sisi Allah. Sama juga orang buat tangkal, azimat macam-macam ni, ramalan-ramalan ni, semua ni kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dari sudut hadis yang awal kita baca, orang yang melakukan, tukang sihir, tukang tu pun salah, hak pergi ambil khidmat dia pun salah. Dua-dua tak boleh. Jadi semoga Allah Ta'ala jaga kita. Baik, bab yang ke-27 tentang nushrah, tatayur, bab 28, bab 29 nujum, bab 30 turun hujan kepada menisbatkan hujan pada bintang. Ada 3 bab, lepas ni kita akan bincang satu demi satu. Ini semua pendetilan lagi. Apa itu nushrah, apa itu tatayur, apa itu dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Semoga Allah Ta'ala mengelakkan kita atau menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang dia murka dan perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita kongsi pada waktu ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.